Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ahmad Mukri bin Zamzam dalam YouTube channel saya, Mukri Zamzam. Terima kasih kepada mereka yang telah subscribe YouTube channel saya, dan kepada mereka yang belum subscribe ke YouTube channel saya, silalah subscribe ke YouTube channel saya. Dan kepada mereka yang baru dekat channel saya buat video tentang marching band dan a few things yang saya boleh kongsikan dengan anda semua. Okey, untuk video hari ini kita akan share satu benda tentang satu section dalam marching band. Okey, so untuk kali ini ia adalah tentang percussion. Okey, so untuk percussion, macam kita tahu dalam marching band dia ada 3 major section: brass, percussion and color guard. Untuk percussion, kita boleh divide dia kepada 2. Kita ada pit percussion dan kita ada battery percussion. Okey, untuk pit percussion, macam kita tahu, pit percussion adalah dia main as a front ensemble ataupun front line. Okey, front line tu bukan front liner, bukan front liner yang doktor ke apa tak. Okey, dia adalah front line dekat depan band. Okey, so kalau kita tengok dia punya instrumen dia adalah marimba, vibraphone, xylophone, concert bass drum, timpani, drum set. Semua instrumen yang memerlukan tenaga yang banyak untuk membawa instrumen tu bergerak. So, untuk the second group is battery percussion. Macam kita tahu, battery percussion, ya, mereka yang main snare, tenor drum, bass drum, cymbal. Okay, so itu adalah 2 kategori dalam section percussion. Okay, untuk video kali ni bukan saya yang akan terangkan serba detail tentang percussion, sebab saya pun tak tahu sangat pasal percussion. Okay, banyak benda yang saya tak tahu. But then, saya telah bekerjasama dengan seorang pemain percussion dan juga pengajar sekarang yang tak asing lagi dalam Malaysia. Okay, so mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Kejap lagi dia kenalkan diri. Okay, so hari ni bersama saya adalah Abang Hasrul. Abang Hasrul sekarang ni adalah jurulatih pancaragam di UiTM Dungun, Terengganu. Okey, dan dia juga salah seorang bekas pemain battery hits percussion. Beri tepukan. Saya akan paskan dekat Abang Hasrul untuk Abang Hasrul jelaskan serba sedikit tentang apa itu percussion. Hi guys, firstly saya nak ucapkan terima kasih kepada channel Mukri Zamzam kerana menjemput saya untuk bercakap mengenai dunia percussion untuk di-share kepada kawan-kawan di luar sana. Tapi sebelum tu, make sure korang tekan button like and subscribe channel Mukri Zamzam. Alright, so berbalik kepada topik kita pada hari ini. Apakah itu percussion? So basically, percussion adalah alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui ketukan. Dalam percussion, dia ada 2 common kategori, which is pitch percussion and unpitched percussion. So, apa beza kedua-dua kategori ni guys? Firstly, pitch percussion adalah alat muzik yang mampu menghasilkan pitch yang spesifik. Contohnya macam alat marimba, marching bell and xylophone. So, kalau korang senang nak faham, pitch percussion ni adalah alat percussion yang mampu menghasilkan melodi. So, berbeza dengan unpitched percussion. Unpitched percussion ni pula adalah alat muzik yang tidak mampu menghasilkan pitch yang spesifik. Contohnya macam snare drum, macam tenor drum, macam cymbal and bass drum. Okey, sekarang korang dah tahu kan siapa tu Abang Hasrul, macam dia punya background, and dia dah bagi tahu sikit percussion tu secara detail. Okey, based on pengalaman, experience dan knowledge yang dia dapat sebab dia adalah pure player percussion. Okey, so bang, untuk nak main percussion ni, adakah dia memerlukan kriteria tersendiri? Contoh, kalau nak main bass drum, orang dia kena macam ni. Kalau nak main snare drum, orang dia kena macam ni. Kalau nak main marimba, orang dia kena macam ni. Ataupun kriteria dia terbuka. Alright, kriteria yang penting untuk kita main instrumen percussion, bagi saya dia tak ada kriteria yang spesifik. Contohnya macam kalau awak nak main bass drum, awak kena ada ketinggian sekian-sekian, awak kena ada berat sekian-sekian. Dia tak ada macam tu. Tapi as long as awak ada 3 benda ni, bagi saya 3 benda ni sangat-sangat penting lah. First, awak kena ada minat, and awak kena ada perasaan ingin tahu,
And last kali awak kena ada, of course, usaha. So tiga-tiga ni sangat-sangat penting lah bagi saya untuk kamu improve in drumming. Sebab apa? Contohnya minat. Kalau awak tak ada minat, macam mana kamu nak improve in drumming kalau kamu tak ada motivation untuk training, kan, untuk buat sesi self training. So kalau tak ada minat, awak akan develop satu session yang sangat-sangat stressful. So benda tu sangat-sangat tak bagus untuk proses awak punya pembelajaran. And secondly, kenapa saya cakap perasaan ingin tahu tu penting untuk kita? Sebab kalau kita tak ada perasaan ingin tahu, kita tak akan ada effort untuk explore new things dalam drumming. Sebab in drumming sangat banyak, even saya sekalipun sekarang ni pun tengah belajar lagi macam mana nak buat flam, macam mana nak buat cheese. So benda-benda tu still dalam proses pembelajaran. So sebab tu saya cakap perasaan ingin tahu ni penting, sebab kita kena explore benda ni. Bukannya kita kena tunggu ada orang akan ajar nanti. Tak boleh, sebab kita kena ingat apakah orang kata the main purpose kita main percussion. Sebabnya kita nak dapatkan kita punya kepuasan diri, kan, individual punya satisfaction. So benda tu sebab tu saya cakap perasaan ingin tahu ni sangat-sangat penting. Sebab at the end of the day, awak kena improve ataupun awak kena explore benda-benda baru tu dengan sendiri kalau awak nak improve diri sendiri. And last sekali, kenapa saya cakap usaha itu sangat penting? Biasalah, kan, kalau kita tak ada usaha, macam mana kita nak improve? Okey, terima kasih Abang Asrul. Okey, kita akan bergerak ke soalan kedua. Okey, soalan kedua dia adalah antara pit dengan bateri, mana lagi susah? Antara pit dan bateri, mana lagi susah? Ni soalan minta gaduh ni, nanti dua-dua section ni bergaduh ni. Tak, bagi saya dua-dua section ni ada tahap kesusahan dia tersendiri. Dia tak ada macam pitch, sebenarnya fakta pitch lagi susah. Bagi saya dia sama-sama, dia satu level. Dua-dua adalah section yang ada tahap kesusahan dia sendiri. Contohnya macam bateri, maybe tahap kesusahan dia dekat formation, macam mana kita nak clean up the formation. Sebab kita kena berlari dekat sini lah, berlari dekat sana lah. Dalam masa yang sama kita kena preserve kita punya music, kan. So itu adalah orang kata challenge dalam drumming, challenge dalam bateri, kan. Lain pula challenge dalam pitch percussion. Kadang-kadang orang cakap pitch ni senang je lah, boleh main sambil tak berjalan pun, kan. Tapi bateri yang susah sebab kena buat formation. Benda tak sebenarnya. Sebab pitch, even awak tak berjalan tapi awak kena fokus dekat banyak key. Macam mana, kan? Susah. Okey, sebenarnya dua-dua tak adalah sama-sama senang, tak adalah sama-sama susah, betul. Okay, sebab kalau kita tengok player percussion kan, saya boleh cakap yang kalau dia start main percussion, mostly dia boleh main semua instrumen dalam percussion, especially battery. Kalau contoh dia main snare, then dia akan boleh main tenor, dia boleh main bass, dia boleh main cymbal. Sebab mostly yang saya kenal, dia akan rotate that circle untuk dia main semua instrumen dalam percussion. Okay, sama juga macam pit percussion. So somehow macam this year dia main marimba, next year dia main vibra, lepas tu dia tukar-tukar lah. Okay, so maknanya dia akan dapat experience untuk main banyak benda along the journey dia main band as a percussion player tu. Okay, so untuk Abang Asrul, boleh Abang Asrul sharekan sikit dengan kami apa dia best experience yang Abang Asrul pernah dapat sepanjang main percussion ni, dan apa dia bad experience yang mungkin Abang Asrul tak boleh lupa lah, macam benda tu trauma ke apa kan. Okay, so silakan. One of bad experience is bila kamu punya line ataupun section boleh cleankan satu part yang tak pernah clean pun, tak pernah okay pun, tapi tiba-tiba dapat. Best. Itu sangat-sangat best. Sangat-sangat lega tau. Dia lega lah, sebab benda tu struggle bukan diri kita saja, ada struggle semua dalam satu team tu, tapi tiba-tiba satu time tu tiba-tiba dapat. Momen yang paling tak best dalam drumming
bila awak tak dapat something yang awak nak improve kan, tapi tak dapat on time. So benda tu bagi saya macam geram lah, ada more tu geram lah. So that saya kena cari alternatif lain ataupun cara lain macam mana saya nak cantikkan teknik ataupun benda yang saya nak capai tu. So benda tu yang tak best, bila awak dah plan, awak punya individual punya practice, tapi at the end of the day awak punya result tak dapat. So benda tu bagi saya sakit. Macam tu lah. Tapi yang best and tak best main percussion ni, saya cakap berdasarkan pengalaman saya lah, jangan judge, okay? Yang best banyak sebenarnya, banyak. Awak boleh bonding dengan awak punya kawan-kawan, ada minat yang sama, minat drumming yang sama. So that benda tu sangat-sangat, orang kata, environment yang sangat fun untuk awak training. Yang best lagi bila training percussion ni, maybe dia senang kot. Awak nak practice mana-mana pun boleh. Awak nak practice dekat katil pun boleh, awak nak practice dekat dinding pun boleh, awak nak practice dekat lantai pun boleh, as long as tak ada orang marah lah. Nanti ni biasanya orang duduk college ni mesti bergaduh nanti awak practice malam-malam buta pukul 12 malam, weh, awak nak tidur ni gila. Jangan amalkan benda tu. Respect juga masa orang. Lagi satu best bila main percussion ni bagi saya, sebab korang boleh goreng, senang nak goreng. Contohnya awak ada satu lagu ataupun any lagu awak buka je ni lagu, once awak dah dapat tempo, dekat mana tempo lagu tu, awak just bedal je awak nak main apa. So benda tu bagi saya kadang-kadang jadi sesi, orang kata sesi lepaskan stres lah. Bila awak dah penat-penat, awak dah stres training, so bila ada sesi macam tu, dia akan jadi macam wah, sedap lah kan. Jangan sangat, aku seorang rasa macam ni. Apa yang tak best main percussion ni? Apa yang tak best lah? Berat kot. Berat. Rasanya ni personal lah bagi, sebab saya ni kadang-kadang malas nak angkat, tapi nak main, tapi malas nak angkat. Boleh tak kalau kita buat instrumen tu automatic je? Saya setkan program kan daripada awal sampai habis tu, saya nak ada gerak, saya nak jalan je, main tak nak angkat. Okay, biasa lah tu bang. Okay, so tak kisahlah main section apa pun, as long marching band player, dia akan ada bad experience and good experience dalam main sesuatu instrumen tu kan. Okay, so macam tak kisahlah dia main brass ke, dia akan ada juga dia punya benda yang pahit dan manis dia tu sepanjang perjalanan as a marching band player tu. Okay, so macam kita tengok sekarang, marching band dekat Malaysia ni tengah slowly build up, okay, untuk naik setanding dan kita cakap bergerak sama macam rakan-rakan kita di negara serumpun yang lain, termasuk Indonesia dan Thailand. Okay, so apa pandangan Abah Asrul tentang industri marching band dalam Malaysia ni, especially kepada percussion punya side? Kemana industri percussion dan marching band Malaysia ni akan pergi selepas ini? Ramalan lah 10 ataupun 15 tahun akan datang. Apakah pandangan abang tentang industri marching band dekat Malaysia ni, especially dalam konteks percussion? Kalau kita lihat di Thailand, even dia orang ada competition marching band ataupun brass battle untuk peringkat primary school. So benda tu bagi saya sangat-sangat bagus lah, sangat-sangat bagus. Sebab kalau kita tengok for the long term, exposure untuk youngsters ataupun anak-anak muda yang betul-betul umur 7, 8 tahun, 9 tahun sangat-sangat bagus. Sebab dia orang ada banyak masa untuk dia orang explore benda yang ada dalam music. So benda tu kalau kita boleh applykan atau implement dekat Malaysia, saya rasa dia boleh, orang kata, sampai satu tahap nanti, sampai satu masa industri muzik dekat Malaysia ni akan jadi, orang kata, setanding lah dengan negara-negara jiran. So benda tu benarnya possible, tapi kita kena ada planning yang planning yang, orang kata, planning yang sangat-sangat detail. Sebab benda ni bagi saya benda yang sangat-sangat besar. Apa yang kita tahu sekarang ni, kita ada dua competition yang
competition percussion yang antara yang terbesar di Malaysia. Satu is Winter Guard International, and satu lagi is UiTM competition, UiTM Drum Competition. So kalau kita tengok dari segi dari UiTM competition tu sendiri, kita dah boleh nilai sebenarnya from time to time UiTM competition makin lama makin improve, band di UiTM makin lama makin develop. So benda tu sangat-sangat bagus. So saya harap benda tu akan keep going sampai satu tahap nanti semua band dekat Malaysia ni band yang develop, band yang tak mati. Sebab sejujurnya banyak band yang mati dekat Malaysia sekarang ni. Itu bagi saya satu scene yang sangat sedih lah. Tapi kita tak boleh nak memaksa, sebab benda ni orang kata memerlukan kerjasama dari semua pihak. Mahu dari segi ibu bapa, dari segi guru, dari segi politician, dari segi player tu sendiri, semua kena kerjasama. So benda tu bagi saya takes time, takes masa yang sangat lama. So kita kena bersabar je lah. Kita kena do apa yang kita boleh buat. Kita boleh contribute apa yang kita kena contribute, apa yang kita termampu contribute, so that industri ni can grow bigger and bigger. So benda tu, itu apa yang saya nak contribute lah dekat industri ni, so that the youngsters boleh orang kata keep going untuk orang kata menceriakan industri percussion dekat Malaysia ni. So itu adalah pandangan daripada Abang Azrul, one of player and coach dalam section percussion ni sendiri. Okay, so dia lebih tahu secara mendalam lah. Okay, so terima kasih bang untuk all the sharing session untuk kali ni. So kepada mereka yang bermain percussion di luar sana, okay, tak kisahlah main kat sekolah ke, independent team ke, apa-apa, kat mana pun anda main, keep going. Okay, sebab mostly nak main percussion ni bukan senang lah. Saya pernah ada experience untuk main percussion dekat UiTM. Saya main snare, but then bukan senang lah nak main, especially nak pegang dia punya stick tu kan sampai melecet jari. And dia punya seksa dia adalah bila nak carry dia instrumen tu. So I really respect you guys lah yang main percussion, especially yang bawa snare, tenor, bass drum besar-besar tu, macam like wow, dengan formation and everything. Gila power gila korang. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Next video will come in, and don't forget to subscribe and like. Bye bye. Majulah pancaragam untuk negara.